Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi anak-anak semua, kita akan teruskan ulang gaji bab 4 percukaian, soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Okey, saya harap soalan yang saya berikan, soalan nombor 1 hingga 3 telah pun kamu selesaikan dan telah pun kamu fahami. Jadi hari ini kita teruskan, ada dua lagi soalan yang melibatkan soalan aplikasi. Jadi anak-anak semua bersedia dengan jawapan masing-masing dan sila buat semakan sekiranya ada kesalahan dan buat pembetulan. Okey. Jadi kita lihat soalan yang keempat. Okey. Jadual 4 menunjukkan pelepasan cukai Puan Faizah. Gaji bulanan Puan Faizah ialah RM5,450 pada tahun 2020. Gajinya dipotong sebanyak RM90 untuk potongan cukai bulanan PCB namanya. Okey. Dia juga mempunyai pendapatan pasif sebanyak RM18,400 pada tahun tersebut dan RM12,600 daripada pendapatan pasif itu dikecualikan cukai. Okey. Jadi ini adalah jadualnya lah. Okey, pelepasan cukai terhadap individu, ibu bapa, gaya hidup, insurans hayat dan juga insurans perubatan. Inilah pelepasan cukai yang mana kita akan buat pemotongan daripada gaji yang didapat untuk tahunan tersebut. Alright. Jadi persoalan dia, pada tahun yang sama Puan Faizah telah mendermakan sejumlah RM500. So RM500 ni kita namakan dia sebagai derma. Okey. Jadi dia derma kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Okey. Kemudian bayaran zakat yang dibayar ialah RM1,500. Okey, soalan dia, hitungkan jumlah pengecualian cukai dan jumlah pelepasan cukai Puan Faizah. Okey, seterusnya hitung pendapatan bercukai Puan Faizah. So ada tiga perkara di sini, dia suruh kita kirakan jumlah pengecualian cukai, kemudian jumlah pelepasan cukai dan akhirnya dia suruh mendapatkan pendapatan percukaian yang bercukai. Okey, jadi soalan yang kedua, hitung cukai pendapatan yang dibayar oleh Puan Faizah. Okey, kita lihat bagaimana saya nak selesaikan soalan ni. Okey. Baik, ini saya rumuskan. Okey, bahagian atas ni adalah pendapatan tahunan dia, RM5,450 ini darabkan dengan 12. Okey, sebab gaji RM5,450 ini adalah gaji bulanan. Jadi setahun ada 12 bulan, maka kamu darabkan dia. Dan pastikan kamu tambah dengan pendapatan yang dia dapat tu, pendapatan sampingan. Okey, yang dikenakan cukai adalah baki daripada hasil tolak yang dikecualikan cukai ini, iaitu RM12,600. Okey, so jadi pendapatan tahunan dia yang perlu dicukaikan adalah RM71,200. Yang ni lah, belum lagi kita tolak yang lain lah. Alright. Dan yang ni saya masukkan derma iaitu RM500. Okey, so yang ni adalah pelepasan cukai yang mana kita akan tolak nanti daripada nilai di atas ni nanti. Okey, so yang pertama, pengecualian cukai dia adalah RM500. Soalan tadilah. Okey, dan pelepasan cukai dia saya tambahkan ke semua ni. Okey, saya tambah semua ni. Okey, maka saya akan dapat RM16,000. Okey, so inilah pelepasan cukai saya yang akan saya tuntut lah. Okey, kemudian pendapatan bercukai, maka saya ambil pendapatan tahunan saya itu RM71,200 ini, tolakkan dengan derma, tolakkan dengan pelepasan cukai yang kita tambahkan tadi. Maka pelepasan pendapatan yang perlu dicukaikan adalah RM54,700. Okey, sampai step yang ni kamu kena tengok jadual. Okey, jadual yang ada yang berwarna pink dalam buku teks tu, kita panggil sebagai banjaran pendapatan bercukai. So kamu lihat RM54,700 ni berada dalam ruang yang mana? Okey, saya melihat dia berada dalam ruang RM50,000 hingga RM70,000. So kena faham ni, yang pertama dan yang berikutnya. Maksudnya di sini begini. Okey, cukai pendapatan dia untuk RM50,000 yang pertama adalah RM1,800. Tengok Okey, RM50,000 yang pertama yang patut dicukaikan adalah RM1,800. Okey, jadi ini baru RM50,000 yang pertama. Sedangkan yang ni ada RM54,700. So berapa baki dia? Baki dia kamu kena darabkan dengan peratusan ataupun 14% ini. Nanti kita akan dapat berapa baki yang perlu dibayar lagi. Okey, jadi
Cukai atas baki berikutnya maksudnya 54,700 tolakkan dengan 50,000 yang pertama. Baki tu nanti darabkan dengan 14,000. 14%. Okey. Jadi nilai cukai yang cukai pendapatan untuk baki yang seterusnya itu adalah RM658. Okey. Jadi di sini kalau kamu melihat dia adalah 54,000. Okey. Dan ingat tak ada dalam nota saya sebelum ni, dalam video saya sebelum ni, sekiranya pendapatan dia, kalau pendapatan dia kurang daripada 35,000, okey, maka dia ada rebate RM400. Dalam kes ni pendapatan dia 54,000 ke atas. Jadi tiada rebate. Okey, tiada rebate yang boleh dia claim ataupun dituntut. Okey, kalau kurang daripada 35,000, maka dia akan dapat rebate sebanyak RM400. Ingat ya, kalau tak pasti sila lihat balik nota-nota saya sebelum ni dalam bab percukaian. Okey, jadi cukai pendapatan dia adalah 1,800 tadi tambahkan 658, maka dia akan patut bayar sebanyak RM2,458. Okey, so ini situasi dia lah. Okey, situasi di mana dia perlu membayar cukai pendapatan yang dikeluarkan adalah RM2,458. Baik, seterusnya. Adakah Puan Faizah perlu membuat bayaran cukai pendapatan atau dia akan menerima lebihan potongan PCB yang dipulangkan oleh pihak LHDN? Jelaskan jawapan anda. Okey, baik. Cukai pendapatan dia adalah 1,800 tambah 658. Ini yang kita dapat tadi lah, 2,458. Okey, zakat dia adalah 1,500. PCB dia adalah 1,080. Okey, yang ni tadi RM90 tadi dipotong untuk sebulan. Jadi kalau 12 bulan adalah 1,080. Okey, jadi sekarang kita cuba buat penolakan. Okey, cukai pendapatan yang dibayar. Okey, yang ni dibayarlah. Okey, dan yang ni pula 1,500 dengan 1,080 ni adalah pengecualian dia. Okey, maksud dia boleh tolak lah. Okey, yang ni dia buat untuk zakat tadi. Okey, yang ni PCB ataupun cukai yang dikenakan pada setiap bulan lah, PCB. Alright. Jadi bila saya tolak tu, saya akan dapat tanda nilai negatif. Maksudnya dia tak perlu bayar lagi lah. Sebab apa? Dia dah terlebih bayar dah sebenarnya. Okey, maksudnya jawapan di sini dia akan terima lebihan bayaran lah. Okey. Sebab apa? Ada tanda negatif. Okey. So ini maksud soalan itu. Okey, ingat untuk mendapatkan baki cukai pendapatan itu, okey, kamu kena lihat kepada cukai pendapatan yang dibayar itu tadi, 2,458 itu tolak dengan pengecualian dia lagi. Okey, yang ni zakat yang dibuat dengan PCB. Okey, maka jawapan dia adalah negatif, maka dia tak perlulah bayar lagi. Alright, so jelas. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan 5. Jadual 5 menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Suhaimi dan isterinya, Puan Aniza. Jumlah pendapatan tahunan Encik Suhaimi dan Puan Aniza pada tahun 2020 masing-masing ialah RM105,000 dan juga RM90,000. Okey, ini Encik Suhaimi dan ini isterinya punyalah. Mereka mempunyai 4 orang anak. Ingat, 4 orang anak yang belum berkahwin di bawah 18 tahun. Maksudnya diorang boleh tuntut lah 4 orang anak yang belum berkahwin ni masih dalam tanggungan mereka. Pelepasan cukai setiap anak RM2,000. Maksudnya kalau 4 orang anak 8,000 lah. Okey, baik. Hitung cukai pendapatan bagi Encik Suhaimi dan isterinya jika mereka menggunakan kaedah taksiran bersama. Okey, taksiran bersama ni dia ada syarat lah. Syaratnya diorang akan kongsi percukaian ni dan dia ada limit dia. Limit dia kalau kamu tengok sini. Okey, kita kaji dulu jadual ni. Encik Suhaimi dengan Puan Aniza. Kalau tengok pelepasan individu ada RM9,000, RM9,000. Kalau kata taksiran bersama, walaupun dia tambah nilai ni, RM9,000 tambah RM9,000, maka dia akan jadi berapa? Berapa? 18. Okey, sini. Okey, 18. Jadi masalahnya sekarang, okey. Okey. Jadi persoalannya sekarang dia hanya kalau kita tambahkan nilainya dia akan jadi 18,000. Sedangkan had untuk mereka claim adalah 9,000 sahaja. Jadi rugilah. Okey, dia rugi.
Okey, sepatutnya dia boleh claim 18,000 ni, tapi dia had untuk pelepasan cukai ni 9,000. Okey, jadi kita tengok untuk taksiran bersama ni bagaimana kaedahnya. Okey, ni saya buat jadual saya yang baru dan ini rujukan kita lah. Okey. So kalau kamu lihat di sini anak-anak semua, pendapatan tahunan suami dan isteri ni saya tambahkan lah. Dia akan jadi 195,000. Jadi pelepasan cukai dia, okay, kita hanya boleh mampu mengikut had ini sahaja. Kalau kamu tengok, kalau ni 3,000 untuk ibu bapa 3,000. Okay, dia boleh claim 3,000 jugalah, gaya hidup sihat. Okay, kalau gaya hidup sihat ni, kalau kita tambahkan Encik Suhaimi dengan isterinya ni, dia akan jadi 3,500. Tapi kalau gaya hidup sihat yang dalam jadual saya ni, kenapa saya letak 2,500? Sebab melihat kepada had dia. Dia hanya boleh claim sebanyak 2,500 sahaja. Ini masalahnya lah. Okey. So kalau kamu tengok kepada insurans hayat pula. Okey, 3,000 dengan 2,500, maka dia akan jadi 5,500. Okey, tapi kenapa saya letak 3,000? Sebab dia punya had untuk claim adalah setakat ni je, tak boleh lebih daripada tu. Okey, jadi macam mana kita nak mulakan untuk mendapatkan dia punya percukaian untuk taksiran bersama ni? Pertama, kamu kena dapatkan pendapatan bercukai. Okey, maksudnya pendapatan bercukai ni, okey, kaedahnya pendapatan tahunan ni tolak dengan semua ini. Okey, kamu kena tolakkan semua ni. Okey, bila kamu tolakkan, maka kamu akan dapat 162,500. Kemudian rujuk balik jadual pink yang dalam buku teks tu. Biasa akan diberikan kepada kamu lah. Okey, kita namakan dia sebagai banjaran. Okey, so dalam ruangan ini, iaitu ruangan yang mana 100,000 ke 250,000. Jadi 100,000 yang pertama, okey, adalah 10,900. Okey, jadi macam mana nak dapatkan baki yang seterusnya? Baki yang berikutnya, kamu kena tolaklah 162,500 ni, tolak dengan 100,000 tadi dan pastikan darat dengan 24% ni, nampak ni. Okey, so nilainya adalah ni 15,000. Okey, jadi 15,000 ni tambahkan dengan 10,900, maka cukai pendapatan dia adalah 25,900. Dan pastinya pendapatan bercukai dia ini melebihi daripada 35,000. Maksudnya di sini dia tak dapat rebate lah. Okey, macam saya cakap tadi, rebate akan kita terima sekiranya pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000 yang memberikan dia sebanyak RM400. Okey, so kamu tambahkan nilai ni tadi 10,900 dengan 15,000 ini, maka kamu akan dapat 25,900 bagi cukai pendapatannya. Alright? Baik. Dan hitung cukai pendapatan Encik Suhaimi dan isterinya ini sekarang menggunakan taksiran berasingan. Okey, taksiran berasingan. Dalam kes ni saya buat Encik Suhaimi dulu. Okey. So yang ni nilai pendapatan tahunan dia, okey, 105,000. Okey, jadi bagaimana kita kaji yang bawah ni dulu kita kaji pelepasan cukai dulu. Baik. Untuk Encik Suhaimi ni 9,000, 3,000 ni, kalau 9,000 dia boleh claim 9,000, 3,000, 3,000. Okey, 2,000 dia tak boleh ambil had ni lah. Okey, dia boleh ambil berapa banyak yang dia guna untuk pelepasan cukai untuk gaya hidup. 2,000 lah saya letak. Okey, kemudian insurans hayat dia 3,000, betul 3,000 dan kos perubatan dia hanya boleh claim 2,500. Okey, baik, di sini KWSP dia adalah 5,100, tetapi had dia adalah 4,000 sahaja. Jadi 4,000 je saya letak. Okey, dan saya tambahkan lagi satu ruang. Okey, memandangkan Encik Suhaimi dan Puan Aniza ni mempunyai 4 orang anak. Saya bahagikan 2 orang anak, dia ada 4, 2 kepada suaminya dan 2 lagi untuk isterinya. Okey, jadi apa yang berlaku di sini masing-masing dapat claim lah. Okey, so nanti untuk isterinya dia claim lagi 2 orang anak. Boleh di sini 4 orang, tak ada masalah. Jadi situasi di sini saya ambil 2 orang lah. Okey, 2 orang lagi akan diberikan kepada isterinya. Adil lah. Okey, so bagaimana? Pendapatan bercukai, maksudnya ambil pendapatan tahunan itu tadi, tolakkan dengan kesemua ini. Okey, bila kamu dah tolak, maka saya akan dapat 77,500. Okey, so rujuk banjaran ini dia berada dalam lingkungan 70,000 hingga 100,000.
Bagi 70,000 yang pertama, bayaran dia adalah 4,600. Alright. Bagi baki yang seterusnya, kamu tolaklah 77,500 tolak dengan 70,000 dan darabkan dengan 21% ini. Maka bakinya adalah 1,575,1,575 ringgit. Okey. Dan cukai pendapatan dia adalah sebanyak 6,175 ringgit dan tiada rebate lah. Tidak ada rebate. Sebab apa? Pendapatan dia melebihi 35,000. Alright. Baik. So, ni yang barulah. Yang ni yang baru. Saya highlightkan di sini. Yang ni yang baru. Okey, yang baru. Okey, yang mana penambahan bagi ruang untuk anak. Okey, so kamu kena tolak nanti. Alright. So, kita kira untuk isterinya pula. Baik, ini isterinya. Okey, kamu bandingkan dua jadual ini. 9,000. Okey, 1,500, 2,500. 2,500 dan saya dia punya jadual SP 4,000 sahaja dan saya tambahkan lagi dua orang baki anak tadi di dalam isterinya, maka dia akan claim sebanyak 4,000 lah nanti. Okey, jadi pendapatan bercukainya maksudnya daripada pendapatan tahunan tu tolakkan dengan kesemua yang ada di sini, maka dia akan dapat 66,500. Alright. Jadi banjaran dia berada dalam lingkungan 50,000 hingga 70,000. Okey, bagi 50,000 yang pertama, dia perlu bayar sebanyak RM1,800. Okey, macam mana nak dapatkan bakinya? Tolaklah 66,500. Pendapatan ni dia punya pendapatan bercukai tadi. Tolakkan dengan 50,000 yang pertama dan pastikan kamu darabkan dengan 14% ini. Maka bayaran dia yang seterusnya adalah RM2,310. Okey, so kamu tambahkan ke semua ini, maka kamu akan dapat RM4,110. Dan tiada rebate. Kenapa? Pendapatan bercukai dia ini melebihi 35,000. Okey. So, kalau kita buat perbandingan, justifikasi sebab dia minta kita tengok perbandingan tadi kan. Okey. Untuk taksiran cukai bersama, Encik Suhaimi dengan isterinya, dia perlu bayar kalau bersama ni kalau dia combine taksiran itu, maka dia perlu keluarkan dalam RM25,900. Okey, nilai ni. Tetapi kalau dia buat cukai yang berasingan, okey, macam kita kira tadi, Encik Suhaimi hanya perlu bayar RM6,175, manakala isterinya perlu bayar RM4,110. Jadi, wang yang dikeluarkan untuk cukai ini hanyalah RM10,285. So, sangat berbeza. Okey, jauh gap ini perbezaan dia. Sebab itulah sebaik-baiknya kalau kita nak buatlah cukai taksiran secara berasingan. Okey, jadi taksiran cukai berasingan lebih rendah berbanding taksiran cukai bersama. So ini yang terbaiklah, cukai yang berasingan. Okey, so sampai sini saja cikgu dah terangkan soalan 4 dan soalan 5. Jadi anak-anak semua sila lihat kembali soalan kamu yang telah pun kamu siapkan. Okey, sekiranya ada kesalahan sila buat pembetulan. Dan jika tak faham, sila PM saya dan tanya. Okey. Dan sampai di sini saja, kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.